Dalam pendidikan abad ke-21, pembelajaran dan pengajaran perlu diperkembangkan selaras dengan teknologi dan keperluan murid. Kaedah tradisional kini kurang menarik dan murid sukar fokus. Oleh itu, gamifikasi, yaitu penggunaan elemen permainan seperti mata ganjaran, lencana, cabaran, dan papan kedudukan semakin mendapat perhatian. Melalui gamifikasi, motivasi murid meningkat lebih baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Ia juga menggalakkan pembelajaran kolaboratif, pemikiran kritis, dan kemahiran menyelesaikan masalah. Oleh itu, guru dapat menilai kemajuan murid secara berterusan. Keseluruhannya, gamifikasi membantu meningkatkan penglibatan murid dan kualiti PDP secara inovatif. Hai, nama saya Herni. Saya akan membentangkan berkaitan dengan isu baru yang berlaku dalam PDP ialah aktiviti pembelajaran yang tidak disusun mengikut tahap kebolehan murid dan kurang mencabar. Aktiviti yang sama diberikan kepada semua murid tanpa mengambil kira perbezaan kebolehan menyebabkan murid cemerlang bosan dan murid yang kurang cemerlang tertekan. Selain itu, ketiadaan cabaran berperingkat membuatkan murid tidak nampak peningkatan kemahiran, menjadikan pembelajaran membosankan dan kurang bermakna. Guru juga sukar menilai kemajuan murid dengan jelas, seterusnya menyukarkan pencapaian objektif PDP. Gamifikasi menawarkan penyelesaian dengan membahagikan PDP secara berperingkat, menggunakan elemen seperti tahap, cabaran, kemajuan, dan ganjaran. Ini meningkatkan motivasi dan penglibatan murid sambil menyokong pembelajaran berpusatkan murid serta membangunkan kemahiran abad ke-21 seperti kerjasama, pemikiran kritis, dan penyelesaian masalah. Selamat sejahtera, nama saya Raulis Pinjus, bernomor matriks PT 2512063T. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kurang mencabar dan tidak tersusun secara berperingkat mengikut keupayaan murid. Strategi gamifikasi berasaskan tahap pembelajaran merupakan pendekatan berkesan untuk mengatasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kurang mencabar dan tidak tersusun mengikut keupayaan murid. Pendekatan ini menekankan penyusunan aktiviti secara berperingkat, bermula daripada tugasan mudah kepada tugasan yang lebih kompleks selaras dengan perkembangan kognitif murid. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran diberikan dalam bentuk misi atau cabaran dengan objektif yang jelas, membolehkan murid belajar mengikut tahap kadar kemampuan masing-masing. Strategi ini bukan saja meningkatkan motivasi murid melalui sistem pengganjaran seperti mata dan lencana, malah menyokong pembelajaran kendiri, kemahiran berpikir aras tinggi, serta sikap bertanggung jawab. Dari perspektif guru, pendekatan ini memudahkan pemantauan dan penilaian kemajuan murid secara berterusan. Secara keseluruhannya, gamifikasi berasaskan tahap pembelajaran menjadi pembelajaran lebih menarik, terancang, dan berkesan selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizalman bin Muhammad Yakin, pemegang kad matriks PT 2512079T. Hari ini saya akan membentangkan tentang prosedur-prosedur gamifikasi. Prosedur yang pertama merupakan penetapan objektif pembelajaran yang jelas dan spesifik. Objektif pembelajaran perlu dinyatakan dengan jelas supaya murid memahami hasil pembelajaran yang perlu dicapai pada setiap tahap. Contohnya, murid dapat mengenal dan menggunakan unsur seni seperti garisan dan warna dengan betul sebelum menghasilkan karya seni yang lebih kompleks. Prosedur yang kedua adalah analisis latar belakang dan keperluan pelajar. Guru perlu mengenal pasti tahap keupayaan, minat dan gaya pembelajaran murid bagi memastikan aktiviti gamifikasi sesuai dan inklusif. Contohnya, murid berkeupayaan rendah diberikan tugas asas seperti melakar bentuk Buddha, manakala murid berkeupayaan tinggi diberi cabaran menghasilkan karya yang sempurna. Prosedur seterusnya adalah pemilihan dan reka bentuk elemen gamifikasi. Elemen permainan seperti mata, lencana, dan tahap perlu dikenal selari dengan objektif pembelajaran bagi meningkatkan penglibatan murid.
Contohnya, murid memperoleh mata setiap kali menyiapkan tugasan dan menerima lencana mereka mudah apabila berjaya menamatkan setiap asas. Prosedur yang keempat pula, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti gamifikasi di dalam bilik darjah. Guru melaksanakan aktiviti secara sistematik dan memantau kemajuan murid bagi memastikan pembelajaran berjalan dengan berkesan. Contohnya, guru menggunakan carta kemajuan untuk menjejak pencapaian murid dan memberi bimbingan kepada murid yang menghadapi kesukaran. Bagi prosedur yang kelima pula adalah aktiviti pembelajaran berasaskan cabaran. Aktiviti direka dalam bentuk cabaran atau misi yang semakin mencabar untuk merangsang pemikiran dan kreativiti murid. Contohnya, murid perlu menyelesaikan misi menghasilkan lakaran asas sebelum dibenarkan mencuba cabaran melukis perspektif dan collage. Bagi prosedur yang terakhir pula, iaitu yang keenam, penilaian dan refleksi. Penilaian berterusan dan refleksi membantu guru serta murid menilai keberkesanan pembelajaran dan tahap penguasaan kemahiran. Contohnya, murid membuat refleksi terhadap hasil karya sendiri, manakala guru menilai kemajuan murid untuk merancang aktiviti pengayaan atau pemulihan. Hai, saya Wendy Idayani Simon, memegang nomor matriks PT 2512097T. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang elemen-elemen gamifikasi yang digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 6 elemen gamifikasi yang diterapkan di dalam projek ini, yaitu yang pertama, sistem mata, yang kedua, lencana pencapaian, yang ketiga, papan kedudukan, yang keempat, tahap pembelajaran, yang kelima, maklum balas, dan yang keenam adalah misi dan cabaran. Elemen yang pertama ialah sistem mata. Sistem mata ini digunakan sebagai ganjaran terhadap penglibatan dan pencapaian murid di dalam kelas. Setiap tugasan yang mereka selesaikan dengan betul dan menepati apa yang dikehendaki oleh guru, mereka akan mendapat 10 mata daripada tugasan yang mereka siapkan. Elemen yang kedua adalah lencana pencapaian. Lencana pencapaian berfungsi sebagai simbol pengiktirafan terhadap kejayaan murid di dalam kelas yang telah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Elemen ini dapat meningkatkan motivasi pelajar serta rasa bangga murid terhadap pencapaian yang mereka dapat di dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh guru. Elemen yang ketiga adalah papan kedudukan. Papan kedudukan ini akan memaparkan pencapaian murid secara terbuka di dalam kelas mereka. Dan papan kedudukan ini akan di-update pada setiap minggu. Elemen ini akan mewujudkan persaingan yang sehat di antara pelajar dan mendorong murid untuk terus meningkatkan prestasi mereka di dalam akademik. Seterusnya, elemen tahap. Elemen tahap ini membolehkan murid melihat perkembangan mereka di dalam kelas secara berperingkat. Semakin tinggi tahap yang mereka dapat, maka semakin mencabar tugasan yang mereka perlu selesaikan di dalam kelas. Elemen yang kelima adalah maklum balas segera. Elemen maklum balas segera ini diberikan selepas sahaja murid menjawab soalan atau menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Elemen ini dapat membantu murid untuk memahami kesilapan dan membetulkan kesilapan serta-merta yang mereka lakukan dalam menjawab soalan atau menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Elemen yang terakhir adalah elemen misi atau cabaran. Elemen misi atau cabaran ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menyeronokkan. Murid perlu menyelesaikan beberapa aktiviti untuk melengkapkan misi yang diberikan oleh guru. Sebagai contoh, mereka diberikan satu ayat ataupun kata silang kata dan mereka perlu menyelesaikan kata silang kata tersebut menggunakan
isi yang telah diberikan. Itu saja dari saya. Saya akan teruskan kepada rekan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razif bin Nalu, nomor metrik PT 251-2058T. Saya akan membentangkan bahagian penilaian keberkesanan dan impak proyek gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran serta kesimpulan penulisan. Secara umumnya, penilaian keberkesanan ini penting bagi memastikan pelaksanaan gamifikasi bukan sekadar hiburan, tapi benar-benar membantu pencapaian objektif pembelajaran. Penilaian dilakukan secara sistematik, berterusan, dan menyeluruh yang melibatkan aspek akademik, motivasi, dan penglibatan murid. Penilaian yang pertama melalui analisis data, sistem mata, dan tahap pembelajaran. Pencapaian murid dinilai berdasarkan kemajuan daripada tahap pemula hingga ke tahap yang lebih tinggi. Peningkatan mata dan peralihan tahap menunjukkan perkembangan pembelajaran serta motivasi murid. Keberkesanan gamifikasi juga dapat dinilai melalui perbandingan ujian pra dan ujian pasca, di mana peningkatan pencapaian membuktikan pendekatan ini berkesan. Kedua, penilaian melalui maklum balas segera. Penggunaan platform seperti Kahoot, Quizizz membolehkan murid menerima maklum balas serta-merta. Ini dapat membantu murid mengenal pasti masalah dengan cepat dan membetulkan kefahaman konsep. Pada masa yang sama, guru dapat mengenal pasti murid yang memerlukan bimbingan tambahan. Yang ketiga, pengukuran tahap motivasi dan penglibatan murid. Elemen gamifikasi seperti misi, cabaran, lencana, dan papan kedudukan berjaya meningkatkan minat serta penglibatan aktif murid. Penyertaan secara sukarela, kerjasama dalam aktiviti berkumpulan, persaingan sihat menjadi indikator kejayaan proyek ini. Akhir sekali, penilaian melalui refleksi dan maklum balas pelajar. Soal selidik dan refleksi murid membantu guru menilai pengalaman pembelajaran secara menyeluruh. Refleksi guru pula digunakan untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, serta penambahbaikan bagi pelaksanaan seterusnya. Kesimpulannya, proyek gamifikasi terbukti berkesan untuk meningkatkan motivasi, penglibatan, dan pencapaian murid, serta menyokong pembentukan kemahiran abad ke-21. Dengan perancangan penilaian yang sistematik ini, gamifikasi mampu mewujudkan pembelajaran yang lebih menyeronokkan, bermakna, dan holistik. Sekian, terima kasih.